Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 5.5 aplikasi nanoteknologi dalam industri. Standard pembelajaran 5.5.1 menerangkan maksud nanoteknologi. Keinginan untuk melihat benda yang sangat kecil sentiasa menjadi dorongan utama dalam kajian saintifik. Pemahaman tentang struktur bahan yang sangat kecil ini berserta dengan kemajuan penyelidikan masa kini telah membolehkan sifat sesuatu bahan dimanipulasi untuk menghasilkan bahan dengan sifat yang diingini. Antara kajian tentang struktur yang sangat kecil ini adalah berkaitan zarah nano seperti helaian grafen dan zarah nano emas yang menyumbang kepada perkembangan pesat bidang nanosains dan nanoteknologi. Nano bermaksud sesuatu yang sangat kecil yang hanya boleh dilihat menerusi mikroskop berkuasa tinggi sahaja. Skala nano digunakan untuk menunjukkan saiz objek dengan kepanjangan di antara 1 nm sehingga 100 nm. Nm adalah bermaksud nanometer. Jadi, skala nano digunakan untuk menunjukkan saiz objek dengan kepanjangan di antara 1 nanometer sehingga 100 nanometer. 1 nanometer bersamaan dengan 10 kuasa negatif 9 meter, iaitu bersamaan dengan 0.00000001 meter, ataupun bersamaan dengan 0.000001 sentimeter. Ya, saiznya sangat kecil ya. 100 nanometer pula adalah bersamaan dengan 100 darabkan dengan 10 kuasa negatif 9 meter. Ya, ataupun bersamaan dengan 10 kuasa negatif 7 meter. Jadi ini adalah perbandingan dia ya. Okey, berikut adalah perbandingan ya untuk objek yang boleh dilihat dengan mata kasar ya. Yang pertama, panjangnya adalah 10 kuasa 0 meter ataupun bersamaan dengan 1 meter ataupun bersamaan dengan 100 cm. Contohnya adalah panjang apabila kanak-kanak mendepakan tangannya. Jadi panjangnya lebih kurang 1 meter ataupun 100 cm. Kemudian diameter tembikai nilainya adalah lebih kurang 10 cm ataupun 10 kuasa negatif 1 meter. Kemudian diameter duit shilling saiznya adalah lebih kurang 10 kuasa negatif 2 meter. Kemudian saiz kutu lebih kurang 10 kuasa negatif 3 meter. Dan kita ada saiz rambut lebih kurang 10 kuasa negatif 4 meter. Jadi semua objek ini kita boleh lihat dengan mata kasar. Okey, bagaimana pula objek yang terlampau kecil yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar Bermula dengan 10 kuasa negatif 5 meter, kita ada sel. Saiz sel adalah lebih kurang 10 kuasa negatif 5 meter. Kemudian kita ada virus yang lebih kecil daripada sel, lebih kurang 10 kuasa negatif 6 meter. Kemudian kita ada diameter tiub karbon nano. Saiznya lebih kurang 10 kuasa negatif 7 meter diameter dia. Kemudian kita ada zarah nano emas, di mana saiznya lebih kurang 10 kuasa negatif 8 meter. Dan kita ada helaian grafen, di mana saiznya lebih kurang 10 kuasa negatif 9 meter. Dan kita ada atom, saiznya lebih kurang 10 kuasa negatif 10
meter. Jadi 1 nanometer dia adalah bersamaan dengan 10 kuasa negatif 9 meter, manakala 100 nanometer pula dia bersamaan dengan 10 kuasa negatif 7 meter. Jadi inilah dia skala nano yang terletak di antara 1 nanometer sehingga 100 nanometer, di mana saiznya adalah lebih kecil daripada sel tetapi lebih besar daripada atom. Ini pula kita katakan dia sebagai skala atom, dan yang ini adalah skala makro, di mana semua objek ini adalah terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar. Zarah nano adalah zarah bersaiz di antara 1 nanometer sehingga 100 nanometer. Zarah nano adalah 100 kali ganda lebih besar berbanding saiz atom, manakala zarah nano adalah 100,000 kali ganda lebih kecil berbanding saiz rambut manusia. Jadi ini adalah perbandingan di antara saiz gentian nano dengan saiz rambut manusia. Contoh-contoh zarah nano ialah yang pertama, helaian grafen. Grafen ialah satu lapisan atom karbon yang terikat rapat dalam kekisi heksagon. Jadi kalau awak perhatikan, yang bulat-bulat berwarna hijau ini adalah atom karbon, di mana atom-atom karbon ini dia terikat rapat dalam bentuk kekisi heksagon oleh ikatan kovalen yang kuat. Contoh kedua, kita ada tiup karbon nano, di mana apabila helaian grafen ini digulung, maka tiup karbon nano dihasilkan. Contoh berikutnya, kita ada zarah nano silikon dioksida. Ini adalah zarah nano yang telah dilihat menerusi mikroskop berkuasa tinggi. Kemudian kita ada zarah nano argentum, zarah nano titanium dioksida, dan kita ada zarah nano zinc oksida. Semakin kecil saiz sesuatu zarah, semakin besar nisbah antara luas permukaan dengan isi padu. Apa maksudnya contohnya kita ada satu cube yang bersisi 2 cm dan juga cube yang lebih besar yang bersisi 4 cm. Jadi kita boleh kira luas setiap cube ini. Untuk cube yang kecil ini luasnya adalah 2 kuasa 2, kita dapat 4 cm persegi. Isi padunya adalah 2 kuasa 3, kita dapat 8 cm padu. Maka kita boleh kira nisbah di antara luas dengan isi padu, kita dapat 0.5. Untuk cube yang besar ini, luas adalah 4 kuasa 2, kita dapat 16 cm persegi. Isi padu 4 kuasa 3, kita dapat 64 cm padu. Kemudian kita boleh kira nisbah luas per isi padu, kita dapat 0.25. Jadi apa yang dapat kita perhatikan ialah apabila saiz semakin kecil, nisbah luas dan juga isi padunya adalah semakin besar. Apabila saiz zarah semakin kecil, nisbah luas dan juga isi padunya adalah semakin bertambah, semakin besar. Saiz zarah yang sangat kecil ini membolehkan ia menembusi lapisan yang sangat halus dan nipis seperti kulit, aliran darah, sistem limfa dan lain-lain. Fenomena ini telah membolehkan penciptaan bahan-bahan yang menarik serta penggunaan-penggunaan yang pelbagai. Zarah nano adalah tersangat kecil untuk dilihat dengan mata kasar atau mikroskop makmal konvensional. Zarah nano hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop berkuasa tinggi. Contohnya kita ada mikroskop daya atom, kita ada
mikroskop pengimbas elektron. Dan kita ada mikroskop pemancar elektron. Okey, apa itu nanoscience dan nanoteknologi? Nanoscience ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano, iaitu di antara 1 nanometer sehingga 100 nanometer. Nanoteknologi ialah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Zarah nano yang berukuran di antara 1 sehingga 100 nanometer memungkinkan pelbagai aplikasi dapat dicipta kerana saiznya yang sangat kecil. Dalam bidang kosmetik contohnya, penggunaan zarah nano mampu untuk memberikan keputusan yang lebih memuaskan kerana zarah yang sangat kecil ini berkeupayaan untuk menembusi lapisan kulit dengan lebih mudah. Zarah nano juga mampu menyelaputi lapisan permukaan dengan lebih sekata, menjadikannya bahan terbaik sebagai ejen penyalut. Berikut ialah contoh pelbagai aplikasi lain bidang nanoteknologi. Yang pertama, bidang semikonduktor dan juga elektronik, di mana semikonduktor grafin adalah lebih kecil dan lebih efisien. Sistem pendawaian yang menggunakan tiup karbon nano mempunyai kekonduksian yang lebih tinggi. Dalam bidang tenaga dan elektrik, sel suria yang peka warna mengandungi titanium dioksida. Sel suria ini adalah lebih tahan lasak, ringan dan efisien. Bateri grafin mempunyai jangka hayat yang lebih lama dan menjimatkan masa untuk mengecas bateri. Dalam bidang pertanian, titanium dioksida digunakan dalam racun serangga untuk meningkatkan aktiviti pembasmi kuman dalam tumbuhan. Zarah nanoargentum digunakan dalam baja untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Dalam bidang tekstil, zarah nanoargentum digunakan di dalam fabrik bagi menghalang bau busuk yang berpunca daripada aktiviti bakteria. Zarah nano besi digunakan dalam fabrik ahli bomba supaya kalis api dan tahan haba. Titanium dioksida digunakan dalam fabrik bagi mengurangkan renyuk pada kain kapas dan sutera. Zarah nano silikon dioksida digunakan di dalam fabrik untuk menghasilkan fabrik kalis air. Dalam industri makanan, zarah nanoargentum digunakan dalam pembukusan makanan untuk menghalang pertumbuhan bakteria dan memastikan makanan di dalamnya kekal segar. Zarah nano silikon dioksida dan zinc oksida ditambahkan ke dalam makanan bagi menambah baik rasa dan juga tekstur makanan tersebut. Dalam bidang kosmetik, zarah nano titanium dioksida dan zinc oksida ditambah ke dalam lotion pelindung matahari untuk memberikan perlindungan UV kepada kulit agar sinaran UV tidak dapat menembusi lapisan kulit. Dalam bidang perubatan, sistem penghantaran ubat lebih berkesan kerana teknologi nano boleh memasuki ruangan kapilari yang sempit. Berikut adalah perkembangan bidang nanoteknologi. Cakupan bidang nanoteknologi sangat luas, merentasi pelbagai disiplin ilmu termasuk fizik, biologi, kimia, perubatan dan kejuruteraan. Disiplin ilmu ini menyumbang kepada perkembangan pesat kajian tentang aplikasi nanoteknologi dalam pelbagai aspek kehidupan. Alotrop ialah unsur yang wujud dalam 2 atau lebih bentuk yang mungkin berbeza dalam susunan atom.
Berikut adalah contoh allotrop bagi karbon. Ya. Kita ada grafit. Ya. Yang bulat-bulat ni adalah atom karbon. Ya. Kita ada grafit. Kita ada grafen. Kita ada berlian. Kita ada fullerene. Dan yang terakhir, tiub karbon nano. Jadi semua ini adalah allotrop bagi karbon. Okey, grafen. Antara contoh bahan yang menjadi tumpuan utama ialah bahan daripada karbon yang dikenali sebagai grafen. Grafen merupakan salah satu allotrop bagi karbon selain berlian dan grafit, namun mempunyai sifat yang sangat berbeza antara satu sama lain. Grafen adalah satu lapisan atom karbon yang terikat rapat dalam kekisi heksagon. Grafen terdapat dengan banyak secara semula jadi dan mesra alam sekitar. Saiz grafen yang berukuran 1 nanometer menjadikan grafen antara bahan yang penting dalam bidang nanosains dan nanoteknologi. Perbezaan di antara struktur grafen dan grafit ialah grafen mempunyai hanya lapisan tunggal dalam atom karbon, manakala grafit mempunyai beberapa lapisan atom karbon, iaitu beberapa lapisan helaian grafen. Jadi ini adalah gambar rajah bagi helaian grafen. Ya. Manakala ini pula adalah gambar rajah bagi grafit, di mana helaian grafen ni dia terdiri daripada satu helaian saja. Ya. Manakala grafit pula dia terdiri daripada beberapa helaian grafen. Jadi ini adalah perbezaan di antara grafen dan juga grafit. Okey, sifat fizik grafen. Grafen merupakan satu bahan hebat dengan pelbagai ciri-ciri unggul yang dapat dilihat dari sifat fiziknya. Berikut adalah sifat-sifat fizik grafen. Yang pertama, konduktor, haba dan penebat elektrik yang baik. Bahan-bahan berasaskan grafen membenarkan haba dan arus elektrik mengalir dengan cepat. Grafen mengalirkan arus elektrik dengan baik kerana mempunyai elektron yang dinyah setempat yang bebas bergerak melalui strukturnya. Elektron yang dinyah setempat bermaksud elektron yang bebas bergerak dan tidak dimiliki oleh mana-mana atom ataupun ion. Okay, sifat yang berikutnya adalah kekenyalan yang tinggi, di mana grafen dia boleh diregangkan sehingga 20% daripada panjang asal. Grafen juga adalah keras dan kuat, di mana kekuatan grafen datangnya daripada ikatan kovalen yang kuat antara atom-atom karbon. Grafen bersifat tidak telap, di mana grafen menyekat semua cecair dan gas untuk melaluinya. Grafen juga adalah lutsina, di mana grafen menyerap 2.3% cahaya yang kelihatan dan ini membuatkan grafen sangat bersifat lutsina. Jadi ini adalah perbezaan di antara lutsina dan juga lut cahaya, di mana lutsina ialah bahan yang membenarkan cahaya menembusinya dengan sempurna. Okay, grafen juga rintangan elektrik yang rendah di dalam grafen, di mana grafen mempunyai rintangan elektrik yang rendah. Ini membenarkan elektron melaluinya dengan cepat. Okay, berikut pula adalah sifat kimia bagi grafen. Grafen merupakan allotrop karbon yang paling reaktif. Helaian grafen terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit. Tindak balas kimia grafen masih dikaji oleh penyelidik secara terperinci kerana penemuan dan pengasingan grafen yang masih baru. Jadi sebagai info, grafen ni sebenarnya berjaya diasingkan daripada grafit pada tahun 2004, baru lagi oleh dua orang saintis ini yang membolehkan mereka menerima anugerah Nobel pada tahun 2010
atas kejayaan mereka. Namun begitu, beberapa sebatian berjaya dihasilkan, antaranya adalah grafen oksida yang digunakan sebagai mangkin. Apakah dia kegunaan grafen? Dalam bidang sensor, sifat grafen luas permukaan yang tinggi, kekonduksian yang tinggi, di mana sifat grafen ini berguna dalam pengesan bahan letupan dan juga digunakan dalam biosensor untuk mengesan bakteria. Dalam bidang elektronik dan juga tenaga, sifat grafen di mana susunan atom yang unik dalam grafen membolehkan elektron bergerak dengan cepat dan menjadikannya konduktor yang unggul. Grafen mempunyai rintangan elektrik yang rendah dan juga ketelusan optik yang tinggi. Contoh aplikasi yang digunakan adalah dalam skrin paparan LCD, transistor, litar elektrik, sel suria ataupun sel solar yang murah, ringan dan fleksibel, bateri berkapasiti tinggi dengan kadar pengecasan yang pantas. Dalam bidang bioperubatan, sifat grafen yang mempunyai luas permukaan yang tinggi dan pergerakan elektron yang laju sesuai digunakan dalam aplikasi sensor peralatan, kejuruteraan tisu dan sistem penyampaian ubatan dalam salur darah. Dalam bidang membran pula, sifat grafen yang tidak telap diubah suai supaya hanya molekul gas dan air tertentu sahaja yang dibenarkan menembusinya, di mana sifat ini diaplikasikan untuk kegunaan penapisan ataupun penurasan air dan juga dapat menghalang angin atau udara dalam pembungkusan makanan. Seterusnya, dalam bidang polimer dan komposit, sifat grafen yang kuat, ringan dan tidak telap, sesuai digunakan untuk membuat filem nipis yang luksina dan fleksibel dan juga sebagai perlindungan kakisan. Jadi, sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 190, uji diri 5.5 dan latihan di dalam buku kerja muka surat 194 sehingga 197. Sekian, terima kasih.